والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan jalan mereka yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah masuk dalam bab yang ke-29, Kitabuz Zuhdi wal Faqri, kitab tentang fakir dan juga zuhud. Ada dua. Dia ada dua kaitan, dua tu, fakir dengan zuhud. Jadi ada orang fakir tapi tak zuhud, kan? Ada orang yang zuhud bukan fakir. Ada orang yang dua-dua, zuhud dan fakir. Kita tengok hari ni kita duduk di kategori mana? Kategori fakir ke kategori zuhud? InsyaAllah ta'ala. Ketahuilah bahawa cintakan dunia, hubbud dunia, adalah punca segala kesalahan ataupun dosa. Punca kesalahan dosa kita ni mari daripada cintakan dunia. Tengok nota di bawah tu, terdapat hadis dhaif menyebut mengenainya, sebagaimana yang dibincangkan oleh Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Sementara membencinya adalah punca segala ketaatan. Jadi benci kepada dunia. Sukar juga kita ni, kita nak benci benda yang kita duduk kat dia. Macam mana nak buat ni? Macam mana kita nak sayang, macam mana kita nak benci? Kita cuba belajar dalam kitab kita ni. Sementara membencinya adalah punca segala ketaatan. Kita telah memperkatakan tentang celaan terhadap dunia dalam bahagian perkara-perkara yang membinasakan. Dan dalam awal kitab kita dulu, dalam rubu' al-muhlikat, dia panggil rubu' al-muhlikat, perkara yang membinasakan itu salah satu daripadanya ia telah cintakan kepada dunia. Ini kerana kini, sekarang ni kita akan memperkatakan tentang kelebihan membenci dan zuhud kepada dunia, kerana ia merupakan asas kepada kejayaan. Perhati betul-betul ni. Nanti balik pani ada yang tinggal kasut, ada yang tinggal selipar, tak mau pakai dah. Kita dah zuhud dah ni. Macam mana nak buat dah? Tengok-tengok banyak selipar kat sini, kenapa? Saya kan tinggal selipar, saya takut tinggal kereta, balik jalan kaki. Kata nak tinggal kereta, suruh anak koci kita dulu. Jangan duduk tinggal saja-saja tak? Tinggal kereta. Meminggirkan dunia berlaku sama ada dunia jauh dari seorang hamba yang dinamakan fakir. Saya ni tak nak dunia, sebenarnya dia fakir, memang tak ada pun, dia yang adanya. Atau seseorang hamba jauh dari dunia yang dinamakan zuhud. Tengok, bahasa Arab ada perbezaan. Tanda sini, dia kata apa? Imma an takuna bin ziwa'iha anil abdi. Bin ziwa'iha, dunia tu memang tak ada dengan orang tu. Orang tu nama dia fakir. Wa imma bin ziwa'il amdi anu, ataupun orang tu lari daripada dunia, itu namanya zuhud. Mana dunia ada tapi kita tak nak, itu zuhud. Tapi kalau memang kita tak ada dunia, itu nama dia fakir. Tak payahlah kita duk dakwa aku ni tak mahu dunia, sebenarnya memang tak ada pun. Jadi kita kena tengok dua tu lain darjat tu. Orang yang memang tak ada, tak adalah. Tapi kalau ada, tak ada, itu senang. Tengok perbezaan ni. Meminggirkan dunia berlaku dua sebab. Sama ada dunia jauh dari dia, maka namanya orang tu fakir. Atau seorang hamba menjauhkan diri dari dunia, itu nama dia zuhud. Berbeza. Yang mudahnya bahasa kita sendirilah. Berbeza antara apa dia ni, meninggalkan dunia dengan meninggal dunia. Beza tak beza? Saya telah meninggalkan dunia. Apa maksud dia? Zuhud. Dia telah meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok al-farqu daqiq. Perbezaan tu nampak halus. Tapi jelas macam ni. Dunia tinggal kita atau kita tinggal dia.
Setiap dari keduanya mempunyai tahap dalam mencapai kebahagiaan serta berperanan membantu ke arah memperolehi kemenangan dan kejayaan. Kita akan menyatakan tentang darjat-darjat sifat fakir dan zuhud, bahagian-bahagian serta yang berkaitan dengan keduanya. Kesemuanya akan kita bentangkan dalam dua bahagian. Jadi Tuan Syekh kita kata dia bagi dua. Asyatrul awal minal kitab fil faqri. Kita akan bincang juzuk yang pertama ni, bahagian yang pertama tentang fakir. Zuhud bahagian yang kedua. Kita coba lihat dulu, sempat kita dua-dua atau satu dulu. Ketahuilah bahawa apabila disebut al-faqir, orang fakir terhadap sesuatu, ia bererti apa yang berhajat kepada perkara tersebut. Kalau kita kata kita berhajat pada benda ni, maka kita fakir lah tu. Fakir. Dia panggil al-faqir ila syai' huwal muhtaj ilaih. Bila kita berhajat atas benda, kita fakir. Wa kullu mawjud siwa Allah Ta'ala fahuwa fakir. Setiap yang wujud atas dunia ni selain daripada Allah Azza wa Jalla adalah disebut fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua tu orang fakir. Apa makna fakir? Kerana ia berhajat kepada meneruskan kelangsungan wujudnya. Kita ni nak hidup kita ni, kita berhajat kepada rahmat Allah Ta'ala, berhajat kepada rezeki yang Tuhan bagi, dan sangat-sangat berhajat kepada segala perkara. Perkara ini hanya diperolehi melalui limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, min fadlillah. Tuhan bagi kita, alhamdulillah kita sihat, kan? Kita senang hidup atas dunia ni, aman damai. Keperluan dan hajat seseorang tidak mungkin dapat dihitung, banyak sekali. Setiap orang itu ada hajat dia. Sebahagian besarnya adalah berkait dengan harta benda. Kerana itu, keperluan dan hajatnya kepada harta itu boleh dibahagikan kepada 5 keadaan. Masya Allah. Tuan Syekh kita detail kali ini, berhajatnya kita kepada harta 5 keadaan. Kita tengok. Yang pertama, sekiranya diberikan harta, dia merasa tidak senang dan harta tersebut amat menyakitkannya. Masya Allah. Ada orang kalau ada harta ta'azzah, dia rasa susah. Hei, macam mana nak buat ni? Dan dia tidak mahu menerima harta tersebut kerana benci dan ingin memelihara dirinya dari bahana dan kesibukan yang akan timbul darinya. Orang itu dinamakan orang yang zuhud. Orang zuhud ni bila harta mari dia tak nak. Itu dia panggil orang zuhud. Agak-agak ke kita ke kumpulan ni? Ke kita lambat mari nak cari. Tengok tanda. Keadaan yang kedua, orang yang tidak begitu bergembira apabila memperoleh harta, dan pada waktu yang sama dia tidak pula merasa benci dan terganggu kerananya. Kita kata alhamdulillah, rezeki mari dah. Sonok ya kita. Orang seperti ini dinamakan orang redha. Darjat yang kedua, apa boleh dah kita ni? Redha tak redha kita? Redha selalu tak? Kalau orang bagi banyak ke, alhamdulillah, derah sikit. Kalau bagi sikit, alhamdulillah juga, tapi slow. Redha tu ada. Yang ketiga, orang yang lebih suka mempunyai harta kerana wujud dalam dirinya perasaan inginkan harta atau gemar kepadanya. Gemar tu maknanya semangat sangat nak. Tetapi keinginan tersebut tidaklah sampai menjadikannya sibuk mencarinya. Bahkan jika harta itu datang kepadanya secara tidak disangka, tanpa usaha dan bersusah payah untuk memperolehinya, dan mengikut jalan yang bersih, tidak haram, dia akan menerimanya dan merasa gembira. Tetapi sekiranya dia terpaksa berpenat lelah untuk memperoleh harta tersebut, dia tidak akan lakukannya, maka orang seperti ini dinamakan orang yang berpada. Dia panggil al-qana'ah. Ada, alhamdulillah. Tak ada, tak cari. Itu dia panggil qana'ah. Rasa tak jadi kita ni. Kita duduk darjat yang kedua lagi tadi, orang redha tu, sebab nak banyak sikit. Kumpulan yang keempat, orang yang meninggalkan harta kerana dia tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehinya. Dia zuhud ni. Dia kata, saya kenapa tak ambil harta tu? Zuhud. Padahal dia tak mampu nak kerja. Yang contoh ni,
Sekiranya dia mampu, dia akan mengusahakannya. Jika dia mendapat peluang untuk mendapatkannya, walaupun dengan bersusah payah, dia tentu akan mendapatkannya. Orang ini dinamakan orang yang rakus kepada dunia. Dia panggil harisun. Tulis ku Arab sikit, takut tukar dengan haris. Ha ra ya sad. Haris. Haris mana orang yang loba kepada dunia. Yang kelima, orang yang terlalu berhajat kepada harta, seperti seorang yang lapar dan tidak berpakaian, yang tidak memiliki makanan dan pakaian. Orang seperti dinamakan orang yang terdesak, sama ada keinginannya untuk mendapat harta itu lemah ataupun kuat. Itu dia panggil orang yang terdesak, dipanggil muttar. Muttar, orang yang terdesak nak kepada harta. Jadi bagaimana Tuan Syekh kita kata, peringkat yang paling tinggi antara 5 keadaan ini ialah yang peringkat yang pertama, iaitu peringkat zuhud. Peringkat zuhud ni bukan semua orang boleh lah, kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita tengok hari ni pun ramai orang-orang yang sudah jemu dengan dunia ni. Nah, dia pun dah pencen kerja dah. Hari ni duduk tunggu surau masjid dia. Ada selalu, pagi pun ada, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, semua ada. Jadi kita kata orang ni, sama ada dia ni ada peringkat redha ataupun memang peringkat zuhud. Tapi zuhud dia puas hati dah. Banyak juta dah adanya. Di sana terdapat satu peringkat hilai yang lebih tinggi daripadanya, iaitulah orang yang sama sahaja kepadanya, sama ada memiliki harta ataupun tidak. Jika dia memilikinya, dia tidaklah merasa riang gembira, dan jika tidak ada, dia tidak pula merasa terganggu dan gusar. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dengar cerita Aisyah ni pelik. Aisyah ni isteri Nabi, dia ada bahagian dia. Bahagian daripada keluarga Nabi. Bila mari harta rampasan perang, dia dapat. Suatu ketika beliau diberikan 2 guning berisi harta. Dulu senang. Orang nak bagi harta ni sokak dengan guning. Hantar dengan unta, dengan dongki. Beliau tanpa berlengah terus membahagi-bahagikan harta tersebut sehingga habis pada hari yang sama. Ya ilaha illallah. Hari yang sama kena habis duit. Habis harta dia tu. Selepas itu pembantunya berkata kepadanya, "Puan, Ummul Mukminin, adakah puan tidak boleh membeli daging sebanyak 1 dirham daripada duit tadi untuk kita buka puasa?" Dia kata, kita dua ni puasa ni, adakah duit 1 dirham nak pergi beli daging nak buka puasa? Buatlah bubur-bubur kan. Dia kata apa? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Sekiranya kamu mengingatkan aku lebih awal, pasti aku akan membelinya." Tak ada dah. Tak ada buka puasa lagi, habis dah seguni tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ini zuhud yang paling tinggi. Dapat, hilang. Orang yang berada pada tahap ini, walaupun dunia dan segala isinya berada dalam tangannya, dia tidak akan dapat memudaratkannya, kerana dia melihat semua harta berada dalam gedung Allah Ta'ala dan bukan milik peribadinya. Dia kata, boleh bagi hari ni, esok mari pula. Yakin dia. Kita hari ni, kalau bagi hari ni, bila pula mari? Hujung bulan. Dah. Hujung bulan tu lambat sikit masuk ke Allah Akbar, bising satu Malaysia. Ini tingkat tinggi darjat dia. Orang yang sebegini layak digelar dengan Al-Mustaghni. Tulis ikut Arab. Al-Mustaghni, yakni orang yang tidak berhajat. Kerana dia tidak berhajat sama ada harta itu ada ataupun tiada. Apabila seorang yang zuhud tidak mengendahkan sama ada harta itu ada atau tiada, dia telah mencapai tahap kesempurnaan. Dia panggil sudah sampai tahap ghayatul kamal. Kita dengarlah cerita orang hebat-hebat ni kan. Ahmad bin Abi Al-Hiwari memberitahu Abu Sulaiman Ad-Darani. Dua-dua ni ulama yang hebat belaka ni. Dia kata apa? Malik bin Dinar telah berkata kepada Al-Mughirah, "Pergilah ke rumahku dan saya ambil kembali harta zakat yang kamu berikan kepadaku dahulu." Dia ambil semula harta duit kamu. Kerana syaitan sentiasa menggangguku dengan mengatakan bahawa pencuri telah mengambil harta tersebut. Kita ni kalau simpan barang di rumah, kelang kabut juga kita tak? Kelang kabut, tim bimbang, takut orang mari, macam-macam.
Abu Sulaiman pun berkata, ini adalah tahap zuhud yang lemah. Kerana sekiranya zuhudnya sempurna, kenapa dia perlu risau terhadap hartanya yang telah dicuri itu? Maknanya kita suruh orang ambil balik harta tu, zuhud tak kuat lagi. Zuhud kuatnya, kalau orang nak ambil, harus rezeki dia. Kita boleh pahala dah. Macam mana agak kita? Boleh kau zuhud setara ni? Tak mampu tak? Mana kita ni setarah dengan Malik bin Dinar juga, kena ambil balik duit. Anda ingat waktu banjir dulu, cerita banjir 2014 dulu. Ke masa tu rumah kita nak pintu tak boleh tutup, gerai pun tak jadi. Orang bagi duit sumbangan nak suruh bina semula rumah hak buruk runtuh-runtuh tu. Saya masuk je dalam beg, tak dalam guni, beg pun tak ada. Lepas tu nak tidur malam, pintu tak boleh tutup. Lah, macam mana mau buat ni, kata. Nak tengok tarah-tarah zuhud masa tu. Kita kata semua orang tak bincang, bank tak ada, semua tak ada, lumpuh kawasan kita. Jadi anak pun kata senang gini lah, tawakal Allah, ambil beg yang ada duit tu, letak bawah kepala, buat bantal tidur. Lena tidur sampai pagi, alhamdulillah. Mana tak masa tu lah, lepas hari ni tak buat dah lagi tu. Mana zuhud masa tu mungkin tinggi darjat. Wallahu alam. Jangan pula tulah kata zuhud juga dia. Dah, mana kita tak bimbang dah masa tu, sebab nak gimana, tak ada tempat, pintu tak boleh tutup. Allahu akbar. Tengok ni, dia kritik sama-sama dia. Dia betul dia tak mahu harta, tapi oleh kerana silap dianya, takut pencuri mari ambil. Kata di dua orang lagi ulama ni, Abu Sulaiman kata apa? Tak kuat lagi zuhud sebab masih lagi bimbang ke pencuri. Masya-Allah, tabarakallah. Menjauhkan diri daripada harta dan zuhud terhadapnya merupakan satu kesempurnaan kepada orang yang lemah, tetapi di sisi para nabi dan orang yang kuat imannya, ianya sama sahaja, sama ada harta itu ada ataupun tiada. Kadang-kadang orang yang kuat imannya itu akan menzahirkan sikap menjauhi harta agar dapat diikuti dan dicontohi oleh orang yang tidak mampu meninggalkannya. Ini kita kena tunjuk juga kita ni tak berapa tamak sangat kepada kekayaan, walaupun kita ada harta. Baiklah, itu muqaddimah tentang fakir dan zuhud. Sekarang ni kita berpindah kepada faslun fi fadilatil faqri wa tafdilil faqri 'alal ghina. Fasal pada menyatakan kelebihan fakir dan keutamaannya berbanding dengan kekayaan. Jadi orang fakir lebih baik daripada orang kaya. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam. Jadi ayat ni Allah Ta'ala puji orang fakir. Mana harta zakat ni kita kena beri kepada siapa? Kepada orang fakir yang duduk berjuang. Ya, fakir dua jenis. Fakir yang tak kerja, ni fakir yang berjihad. Biasanya kumpulan ini dia duduk di tepi masjid Nabi. Dia panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang tengok dia macam orang kaya, tak kerja. Dia tunggu Nabi kita kuliah, dia hadir. Nabi istihar perang, mereka pergi. Jadi orang ingat, oh ni pokok jutawan kali, tak kerja buat, dia duduk masjid. Jadi zaman kita hari ni pun ada juga ahli sufah ramai di masjid sekarang ni. Nah, alhamdulillah, masjid kita pula tabung macam-macam. Tabung kuliah subuh lain, tabung kuliah duha lain. Setiap kali ada kuliah, ada je makan. Jadi ada ramai juga di masjid tu. Kita kata itu baiklah, dia duduk gelandangan di situ. Tak, daripada dia duduk gelandangan di gereja, di apa tempat tu. Nah. Jadi ayat ini dalam surah Al-Baqarah 273 dan ayat Quran lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim. Pemberian itu adalah diperuntukkan kepada orang yang fakir yang berhijrah. Orang hijrah ni fakir dia. Sebab apa fakir? Harta-harta mereka terpaksa ditinggalkan di Mekah. Quraisy tak pernah, mau nak pergi, harta tinggal sini. Allahu Akbar. Orang fakir yang berhijrah yang telah diusir keluar dari kampung halamannya. Suratul Hasyr ayat 8. Hadis-hadis juga memperkatakan tentang fakir ini banyak juga. Antaranya hadis, tanda hadis ni,
Antaranya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah fa iza 'ammatu man yadkhuluha al-fuqara illa anna ashabal jiddi mahbusun." Aku berdiri di sisi pintu syurga dan aku memerhatikan bahawa kebanyakan orang yang masukinya masuk dulu adalah orang fakir. Manakala orang yang kaya akan ditahan di checkpoint. Orang kaya duduk mana? Dia duduk di checkpoint. Apa ni? Kalau kita kalau mari airport tu orang bawa barang banyak, kena tahan ke custom dulu. Orang kaya di akhirat dia kena check dulu satu-satu. Kan dalam hadis Nabi sebut tidak akan berganjak kaki anak Adam tu sehingga disiasat dengan 4 perkara kan. Harta dia dari mana dan ke mana dibawa. Harta dari mana dan ke mana dibawa. Maka mereka ini duduk dalam checkpoint, orang miskin dah masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tak bawa barang, mudah dia. Lalu ada apa? Tak ada apa. Ya Allah. Hari ni jangan bawa barang banyak. Hadis dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Hadis lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta." Wahai ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk makanan. Jadi keluar rezeki dia gitu ya, makanan. Mana tak ada aset. Tidak ada aset. Semalam hadis dalam Bukhari Muslim, ada orang tanya semalam. Dia kata, macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan kaya, ada harta. Tapi kenapa di rumah dia waktu dia mati tidak ada makanan? Kata kita yang ada duit juta-juta dalam bank tu, cek dapur kita berapa kapal? Peti ais. Nah, kalau buka dalam peti tu 2 bulan lepas pun ada lagi makanan tak habis. Nak sedekah sayang, simpanlah dalam peti. Kali peti jadi mangsa. Sebab tu sekali-sekala kena padam juga elektrik ni baru selesai masalah kita. Betul tak? Rusak habis dah makanan. Cek-cek 3 bulan lepas pun tak makan lagi. 3 tahun pun ada juga. Itu sanak daripada dia lah. Saya ambil sekat 3 bulan dulu. Jadi ini dia kata, Nabi kita makan dia tinggal makanan dia qut, makanan saja. Mana dia tak bagi banyak-banyak harta-harta aset-aset yang tidak ada. Dan Nabi SAW pun dia tak tinggal banyak. Cuma ada beberapa tempat itu pun sampai sekarang ni kalau pergi Madinah tu, di belakang mahkamah tu ada satu tempat dia panggil Hadiqah Safiyah. Ada pokok taman bunga itu. Itu dikatakan tanah hak Nabi. Jadi pihak kerajaan dia tak buat bangunan. Maka dia buat taman bunga. Bagus juga lah. Di tengah-tengah bangunan tu ada kawasan orang panggil taman hijau situ kan. Menarik. Jadi tak ada. Nabi kata Al-Muhammad qut, tinggalkan makanan. Begitu juga hadis Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan oleh diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Ma syaba ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejak tiba di Madinah, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang memakan gandum 3 malam berturut-turut sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya ada rumah dia tak ada makan menu yang sama 3 hari 3 malam, tak ada. Dia ada hari ni, esok tak ada, macam-macam. Kerana itulah Nabi kita pernah balik ke rumah dia, Nabi tanya, ada apa Aisyah di rumah? Dia kata ada 2 benda hitam. Apa dia? Air dengan tamar. Itu yang ada. Makanan banyak tak ada, gandum tak ada banyak. Kita ni pula nak pilih gandum pun payah jenis, banyak jenis nak. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim daripada hadis Umar radhiyallahu anhu, katanya yang bermaksud, Umar kata apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membongkok tunduk seharian kerana baginda tidak mempunyai makanan walaupun berupa sebiji dagal. Dagal ni kurma yang sangat rendah mutunya untuk mengisi perutnya. Nabi kita duduk sebab perut dia kosong. Ini Nabi kita nak ajar kepada kita. Kalau nak kira dia tak lapar pun. Kan Nabi kita larang orang lain berpuasa wisal. Apa mana puasa wisal? Puasa sambung 3 hari 3 malam tak berbuka. Tak boleh kita.
Orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi larang Nabi buat? Nabi kata yusqini, yut'imuni rabbi wa yusqin. Allah Taala bagi aku makan, bagi minum. Mana aku tak lapar, tapi kenapa dalam hadis ni lapar? Mana ada sekali-sekala Allah nak tunjukkan sifat zuhud dia tu macam tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang miskin di kalangan orang mukmin akan masuk syurga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Tuan-tuan nak masuk cepat ke nak masuk lambat syurga? Nak masuk cepat? Sedekah belakang harta tu. Baru tak ada apa, kita masuk syurga laju pada orang lain, kan? Tak nak pula. Waktu nak pergi cepat, nak cepat tak? Kita tengok huraian di bawah, insya-Allah. Jangan baca hadis ni enggak kita tulis stiker kita kat rumah orang kaya. Kamu ni masuk lambat. Tengok hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah. Dia kata apa? Ada riwayat begitu, dia kata, iyyaki wa mujalasatil aghniya. Jauhilah daripada berdampingan dengan orang kaya. Nyanyi kita nak kawan orang kaya tak boleh dia. Hadis ni riwayat Tirmizi dan sanad dia dhaif. Sanadnya dhaif. Dalam riwayat lain juga ada riwayat Nabi kita diriwayatkan Nabi kita bersabda yang bermaksud ada seorang hamba yang dibawa menghadap pada hari kiamat, lalu Allah memberi penjelasan, mengemukakan alasan kenapa dia menjadikannya begitu. Kenapa aku jadi muan lagu ni? Seperti mana seorang yang memberi penjelasan atau alasan kepada seorang yang lain semasa di dunia dahulu. Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak berikan kesenangan dunia kepadamu, bukan kerana kehinaanmu di sisiku, tapi kerana kemuliaan yang aku sediakan untukmu pada hari ini. Masuklah ke dalam saf-saf ini. Siapa yang memberi makan dan pakaian kepada engkau kerana mencari keradaanku, maka pimpinlah dia. Kita bagi orang miskin tu Tuhan suruh pergi cari orang-orang yang derma kamu dulu. Bawa dia. Dan dia terserah kepadamu untuk kamu memberi syafaat kepadanya. Cuma kata di muhaqqiq, hadis ini tidak sahih. Kata ada setengah muhaqqiq kata isnaduhu dhaif, panjanglah cerita dia, kata mungkar hadis matruk. Jadi ada masalah dari sudut auradahu al-Ghazali fil Ihya. Jadi sanad dia dhaif. Yang kelima tadi sanad dia dhaif. Allah. Demikianlah dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, orang kata Musa, sekiranya kefakiran, kamu melihat kefakiran datang, kalau fakir mari, katakanlah kepadanya, selamat datang wahai tanda-tanda orang soleh. Sekiranya kamu melihat kekayaan datang, katakanlah dosa yang dipercepatkan balasannya. Ini semua ni kata-kata nak mencela kekayaan. Kata li Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat, hisab orang yang punya 2 dirham lebih teruk daripada orang yang punya 1 dirham. Maknanya betul lah, kalau banyak susah. Dalam majlis Sufyan As-Sauri, seorang ulama ni, majlis Sufyan As-Sauri ni, orang miskin berada di hadapan orang kaya. Jadi orang miskin dia tak depan. Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham dengan membawa 10,000 dirham, tetapi beliau enggan menerimanya seraya berkata, apakah kamu ingin memadamkan namaku dari senarai orang miskin? Aku tidak akan lakukannya. Dia tak mau ambil duit sebab dia kata dia takut terkeluar dia daripada kumpulan orang miskin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa qana'a bima atahu Allahu azza wa jalla. Beruntunglah mereka yang diberi hidayah dengan Islam, hidupnya pula cukup sekadar keperluan, dan dia berpada dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hadis ini kata di muhaqqiq dia riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain
dengan sanad yang baik. Panjang lagi cerita-cerita kisah-kisah yang ada ni. Maka kita telah menyebut berkenaan sifat berpada, dia panggil al-qanaah, serta sifat rakus dan tamakkan harta yang tercela dalam bab celaan terhadap harta. Ia sudah memadai dan tidak perlu diulang kembali di sini. Semua ini hanya mampu dilaksanakan setelah seseorang itu memiliki kesabaran yang kuat. Manakala kita cakap bincang saja, kesabaran kita tak tinggi, kita tak mampu. Manakala perbandingan antara orang kaya dengan miskin, tanda tuan-tuan, ini penting sangat. Sebab ada kedengaran lah ceramah-ceramah dalam radio ke, dalam TV ke, ada berlaku silap faham di sini. Perbandingan antara orang kaya dan miskin, pada zahirnya nas-nas yang ada menunjukkan bahawa orang fakir itu lebih diutamakan. Betul tak? Setakat yang kita baca tadi, nampak orang fakir hebat. Namun begitu, ia perlukan sedikit pendetailan. Kita menyatakan terdapat kekeliruan dan perselisihan pendapat berkenaan kelebihan antara orang fakir yang sabar dan tidak bersifat rakus mencari harta dengan orang kaya yang bersyukur dan membelanjakan hartanya ke jalan kebaikan. Beza tak beza? Orang fakir tapi tak sabar. Ada mana-mana tempat berada dia duduk tepi jalan, duduk tunggu dengan tabung-tabung derma dia, kita kata. Ada orang kaya harta banyak tapi Masya Allah, pergi tengoklah kat mana pun infak dia saja kat situ. Pergi ke orang susah pun dia ada, pergi ke masjid pun dia juga, pergi ke tempat pengajian pondok tahfiz pun dia juga. Macam mana orang ni? Jadi kita kena buat perbandingan yang baik. Begitu juga perbandingan antara orang fakir yang rakus mencari harta dengan orang kaya yang seumpamanya. Sama-sama rakus belaka. Tidak diragui bahawa orang fakir yang berpada lebih baik daripada orang kaya yang rakus. Tulis bandingan yang pertama, orang fakir yang berpada lebih baik daripada orang kaya yang rakus kepada harta dan tidak membelanjakan hartanya. Dia kira nak bangga. Tak usah kata orang kaya biasa. Hari ni masjid-masjid pun orang duk kritik. Tak, berbangga dengan akaun beratus ribu ada masjid. Waktu nak panggil ustaz, 4 kali tanya mesej. Ustaz nak suruh bayar berapa? Jangan main. Tak, ustaz lain lah. Ustaz ini tak ada harga apa. Ada setengah orang kalau dia orang nak ajak dia tu tulis siap berapa harga. Jadi orang masjid ni pun dia kata ustaz ni tak boleh panggil sebab mahal contohnya, kan. Hak mahal melampau, betul, kita pun marah tu. Tengok ni apa jadi perbezaan. Begitu juga orang kaya yang membelanjakan hartanya pada jalan kebaikan adalah lebih baik daripada orang fakir yang rakus. Dia fakir tapi tamak, semua tempat dia nak minta sedekah. Sekiranya orang kaya itu menggunakan hartanya pada perkara yang harus saja, perkara yang harus mana tidak beri kepada infak lah, dia guna untuk dia dia beli kereta dia beli bangunan dia, harus, maka orang fakir yang bersifat qanaah itu lebih baik daripadanya. Ni ingat kita kena buat cartas sini kali. Tak, jenis-jenis fakir buat perbandingan. Siapa dia ahli matematik boleh buat sini? Boleh buat bandingan sikit, nak tengok nampak dah? Nampak dah? Nampak tak payah. Yang jelasnya di sini ialah sesuatu itu tidak dilihat dan dinilai berdasarkan kepada zatnya. Tengok, bukan satu benda itu mesti total satu benda, tetapi dilihat kepada sifat lain yang ada padanya dan tujuan di sebaliknya. Ketika itu barulah jelas kelebihannya. Oleh itu, dunia perlu dihindari bukan kerana zatnya, tetapi kerana ia menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata saya tak mahu dunia, berat kita nak hidup kat mana? Kan? Nabi SAW sebut dalam hadis pun, orang yang baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Maksudnya setiap hari dia boleh meningkatkan aset apa dia? Aset pahala bekalan dia. Ini orang yang baik. Maka kita tak boleh nak panggil zat kaya miskin, zatnya tidak, sifat orang tu.
Begitu juga dengan fakir. Ia dituntut bukan kerana zatnya suruh jadi fakir, tetapi kerana ia dapat menghilangkan halangan tersebut dan tidak menyibukkan seseorang daripada sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat tak dalam hadis yang kita tak nak baca, dalam doa yang kita tak apa nak baca? Ingat? Allahumma ahyini miskinan. Belajar dah dulu kan? Berapa orang dah baca doa ni? Doa tu kata Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup aku miskin. Kalau saya baca doa ni, tuan-tuan nak amin ke tak? Ustaz baca seorang lah tu. Saya tak apa peringkat martabak lagi ni. Wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi kata, kumpul aku di kalangan orang miskin. Ulama hadis kata miskin di sini bukan makna fakir, bukan makna tak ada harta, dengan makna tawaduk. Miskin dengan makna tawaduk. Jadi kita boleh baca lah doa tu. Kalau orang baca doa pun amin lah, dengan niat tawaduk. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup aku dalam keadaan tawaduk. Mana kalau kita kaya pun tidak sombong. Kalau kita ada pakak besar, tidak nak apa ni, tidak nak kenak kepada orang. Ni kalau fakir pun miskin, sombong buat apa? Nah, kan Nabi kita sebut dalam hadis, di antara 3 kumpulan yang Allah Ta'ala tak nak tengok, dia panggil al-ahil mutakabbir, orang miskin yang sombong. Orang kaya kalau dia sombong, logik, sebab dia kaya. Kau kenal aku siapa? Sedap juga cakap tak? Ni kalau orang miskin cakap, kau kenal aku siapa? Kata aku memang kenal pun. Tapi nak sombong buat apa? Maka dosa orang fakir yang sombong bahaya, sebab dia tidak ada sebab dia nak sombong. Al-ahil al-mutakabbir, makna orang yang fakir sombong lebih dahsyat. Tengok ni, terdapat juga orang kaya di mana kekayaannya tidak menghalangnya dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada tak? Rijal, Allah sebut dalam Quran berapa orang laki-laki yang tidak menghalang jual beli dia tu, perniagaan dia tu daripada ingat Allah Ta'ala. Contoh di sini tengok, seperti Nabi Sulaiman AS. Masya Allah, tabarakallah, nya ambil tinggi sekali. Menantu Nabi, siapa dia? Siapa menantu Nabi hak kaya? Korporat Sayyidina Osman. Berapa kali jadi menantu? 2 kali. Manakala Nabi tak suka dengan dia korporat, cukup sekali anak yang pertama lah, mati kakak tak bagi, dah adik. Nah, mana Nabi boleh ambil dia 2 kali, bermakna Nabi tidak menghalang orang kaya, ahli korporat untuk jadi menantu. Tidak jadi masalah. Dan Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah, tabarakallah, Abdul Rahman bin Auf ni minal asyarah, di antara 10 orang yang dijamin syurga, termasuklah Sayyidina Osman, kan? Adakah Nabi cela Sayyidina Osman, Abdul Rahman, mu kalau nak kawan aku, tinggalkan, jadi zuhud? Ada? Tak ada. Cuma orang duduk baca dalam hadis mari mana dia kata Abdul Rahman bin Auf ni merangkak masuk syurga. Sebab berat dia punya bisnes banyak. Kita kata tak usahlah duk perkenalkan macam tu. Kita perkenalkan Abdul Rahman minal asyarah, daripada 10 orang yang disebut oleh Nabi SAW ahli syurga. Kita tengok, barulah tokoh-tokoh korporat lain pun rasa aku nak jadi macam ni juga. Masya Allah, tabarakallah. Barulah harta dia melimpah ruah, sampai ke sana sini, duduk di semua tempat-tempat kebajikan, sampai harta dia. Kita kata alhamdulillah. Waktu Nabi kita menyediakan tentera, dia panggil Jaisul Usrah. Apa nama Jaisul Usrah? Tentera nak pergi perang Tabuk. Nak perang Tabuk ni, di mana Tabuk? Siapa tahu Tabuk kat mana? Tabuk ni daripada Madinah, jalan sekarang lebuh raya hari ni 700 km. Dekat ke jauh? Waktu Nabi nak pergi ke Tabuk, pada saat itu saat yang agak gawat, musim panas, kenderaan tak cukup, makanan bekalan pun tak cukup. Jadi Nabi kita apa? Orang-orang mukmin yang masuk jumpa Nabi nak pergi, Nabi kata la ajidu ma ahlimikum. Aku tak ada kenderaan nak bawa kamu. Semuanya keluar daripada rumah Nabi dah keadaan menangis. Kecuali munafik. Orang munafik tak boleh pergi, memang dia tak nak pergi pun. Jadi alasan. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah mengisytiharkan barang dagangan yang nak sampai ni, unta dia dengan pelana untanya fi sabilillah. Masya Allah, tabarakallah.
Berapa puluh ekor unta. Nabi ketika itu naik atas mimbar, Nabi kata, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada mudarat lagi kepada Uthman apa yang dia buat lepas pada hari ini. Radhiyallahu anhu. Ini panggil kehebatan. Maka kita jadi hadis ini perlu ditaufik. Hadis orang fakir masuk di surga dulu, dengan orang kaya masuk surga dulu bukan tak masuk, tapi kalau dia masuk daripada adab yang lebih tinggi, darjat lebih tinggi. Sebab ingat tak waktu orang fakir mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia mari repot, dia kata Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang kaya-kaya kau semua dah pahala. Mereka solat macam kita solat juga. Mereka puasa macam kita puasa. Mereka sedekah, kita tak ada sedekah. Kita fakir. Kan Nabi kita ajar zikir lepas solat tu. Subhanallah tu. Jadi orang kaya apa tengok, buat miskin tu baca apa? Bila dia baca, dengar ke kawan ni baca juga. Tak lama buat miskin tunjuk, ya Rasulullah, dia orang baca juga. Patut Nabi halang lah zikir eksklusif untuk orang miskin. Orang kaya jangan baca. Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada siapa yang dia kendaki. Aku nak buat macam mana, dah dia baca lah. Jadi kita orang fakir ni sabar, tambahkan lagi ibadat. Maka cerita yang mengatakan Uthman masuk syurga merangkak apa, kita kata itu tidak layak dengan makam dia. Dan cukuplah kita mengatakan kelebihan dia ni di antara sahabat yang berhijrah. Dengan harta yang dia ada, Allah Ta'ala telah berikan satu kelebihan kepada dia. Alhamdulillah, itu di antara nikmat. Allah Akbar. Tengok sebaliknya, berapa ramai orang miskin yang kemiskinannya itu telah mengganggu dan memalingnya dari maksud sebenar, iaitulah mengingati Allah dan cinta Allah Ta'ala. Jadi gangguannya yang sebenar ialah perasaan cinta kepada dunia. Tak kira lah orang miskin ke orang kaya, asalkan dia cinta pada dunia, maka dia bermasalah. Ini kerana cinta kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan terhimpun bersama cintakan dunia. Sesungguhnya orang yang cintakan sesuatu, dia akan menumpukan sepenuh perhatian kepadanya, sama ada yang dicintai itu ada bersamanya ataupun tidak. Betul tak? Kalau kita sayang kepada satu benda, kita akan ingat ke dia. Tak usah kata apa, nenek pergi Mekah, ingat ke cucu, habis benda dia beli. Pasal itulah penjual tu tengok orang balik masjid, bergerak belakang. Kapal terbang helikopter duk pusing pun ada. Labbaik Allahumma labbaik lah. Patung naik basikal pun ada juga. Beli habis orang tua ni. Buka-buka dalam beg dia, Masya Allah, kedamai din pun banyak. Tapi pasal mari Mekah ni beli juga. Dengar ada cerita makcik nak bawa buah topoh. Tahu buah topoh? Orang kampung dia panggil buah topoh, orang kampung dia cakap Arab, tufah tu kan. Buah topoh. Masa saya belajar dulu, kita bertugas dengan tabung haji. Tengok angkat beg makcik ni, berat beg dia, lebih timbangan. Tanya, makcik bawa gapo? Oh, dia kata adalah. Kata gini, bukalah kami nak tengok. Nak kurangkan timbangan sikit. Buka, punya buah penuh dalam tu. Kata nak buat gapo ni makcik? Oh, dia kata sedap ni. Sepanjang makcik duk haji, duk pakai buah ni. Nak balik ke cucu. Oh, kata hok ni ada. Di Kuala Kerai pun ada. So, kota baru. Kempen akhir kali keluar lah beberapa kilo, tinggal lah 2-3 biji yang dia nak berkat lah. Kononnya dia beli Madinah tu kan. Kita kata ada berkat sikit. Sayang dia. Ingat kau cucu nak balik buah topoh. Buah apa buah topoh? Kecap Arab. Buah topoh tu makna buah tufah. Jadi topoh. Jadi orang yang dia cintai, dia akan selalu mengingatinya. Kita pun kalau ingat ke dunia, duk mikir hak tu kan? Bahkan ketika sesuatu yang disukai itu tiada isinya, tumpuan dan kerinduannya akan lebih memuncak. Masya Allah, tabarakallah. Dunia adalah perkara yang mengasyikkan orang yang lalai. Orang yang ketiadaannya akan sibuk mencarinya, manakala orang yang memilikinya pula akan sibuk menjaganya dan seronok menikmatinya. Hak tak ada cari, yang ada sibuk menjaga. Jika kamu lihat dari aspek mana yang lebih banyak mudarat, maka orang fakir sebenarnya ada lebih selamat, kerana fitnah kesenangan lebih hebat daripada fitnah kesusahan. Betul tidak? Kita diuji dengan senang dengan susah, mana baik? Susah kita boleh sabar. Tapi kalau senang belum tentu belum tentu bersabar. Macam-macam duk fikir dalam kepala nak buat tu buat benda ni. Masya Allah, tabarakallah. Demi menjaga diri adalah lebih baik jika kamu tidak mempunyai harta. Oleh kerana tabiat manusia sebegini, kecuali segelintir sahaja yang mampu berhadapan dengan fitnah kekayaan,
maka syarak datang dalam keadaan mencela kekayaan dan melebihkan kefakiran. Tidak cara mutlak, tapi begitu keadaan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kelebihan fakir telah kami nyatakan sebelum ini. Jadi kita dah bincang dah tentang fadlu al-faqr, kelebihan fakir. Antara dalilnya lagi ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang mukmin bertemu di hadapan pintu syurga. Ni cerita dia ni. Cuma hadis ni muhakkik dia kata isnad dia dhaif. Seorang dari mereka kaya dan seorang lagi fakir di dunia. Macam mana dia jumpa dia kat dua-dua duduk syurga belakang ni? Kemudian Allah memasukkan orang fakir itu ke dalam syurga dan menahan orang kaya itu beberapa lama yang dikendaki oleh Allah Ta'ala, sebab dia kena cek dulu. Kemudian orang kaya itu masuk dalam syurga, lalu si fakir tadi datang menemuinya dan bertanya, wahai saudaraku, apakah yang telah menyebabkan kamu ditahan? Bagus juga dia mari interview kawan dia. Kenapa awak kena tahan? Demi Allah, aku merasa bimbang dengan lamanya masa kamu ditahan itu. Ni mana kawan sungguh lah ni. Si kaya itu menjawab, wahai saudaraku, selepas kamu pergi, aku ditahan dengan penahanan yang amat teruk dan amat dibenci. Aku hanya sampai kepadamu setelah mengeluarkan peluh yang mana, kalau peluh itu diminum oleh 1000 ekor unta yang gemar makan tumbuhan masam, nescaya unta tersebut akan beredar kerana hilang hausnya sama sekali. Panjanglah cerita pasal itulah, sanak dia pun ada masalah. Sebab cerita pun pelik juga ni. Ketahuilah bahawa berpisah dengan apa yang kamu sayangi adalah suatu yang amat pahit. Apabila kamu mencintai dunia, kamu akan benci untuk bertemu dengan Allah. Betul tak? Kita tak mau mati lagi lah. Maksud dia benci tu, kita akan jumpa juga. Ini menjadikan hati kamu dalam keadaan bencikan kematian dan benci berpisah dengan apa yang kamu sayangi. Kesengsaraan yang ditanggung oleh setiap orang yang berpisah dengan apa yang dikasihinya bergantung kepada sejauh mana dalamnya cinta dan kemesraannya dengan apa yang dikasihinya itu. Kerana itu, hendaklah kamu mencintai sesiapa yang tidak akan meninggalkan kamu. Ini kesimpulannya. Baiklah kita cinta yang tidak tinggal kita. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kamu mencintai dunia yang akan berpisah dengan kamu. Dunia akan berpisah dengan kita. Kalau kita sayang kepada Allah Ta'ala akan bersama dengan kita selama-lamanya. Tamaklah kita pergi pula kepada faslun fi adabil fakir fi fakrihi. Ini untuk orang fakir. Orang fakir macam mana keadaan dia? Ada orang fakir dalam kefakirannya. Mana kalau kita terlibat dengan NGO ke yang membantu orang susah-susah ni, elok kita ambil ni fakrah ni, poin ni kita beri pada dia orang ni, biar mereka tidak kerugian dua kali. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia sebab dia memang fakir lah, kan? Rugi akhirat kalau dia tak sabar. Hendaklah seorang fakir itu tidak membenci ujian kefakiran yang dihadapinya. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal, walaupun aku fakir tapi aku masih lagi mampu hidup atas dunia. Tahap yang lebih tinggi lagi ialah apabila dia meredai dan merasa senang hati serta bertawakal dan percaya kepada Allah Ta'ala. Itu darjat tinggi. Maknanya kita fakir, kita reda. Tapi reda pun buat kerja lah juga. Jangan pakai duduk tidur situ ya. Sebaliknya, seseorang fakir yang gagal ialah yang sentiasa mengadu kepada manusia dan bukannya kepada Allah Ta'ala. Kerja dia. Ni saya teringat ni kepada musim banjir. Musim banjir ni biasanya rumah-rumah yang duduk di tepi sungai, air akan naik. Dia pun tahu dah. Kerajaan pun bagi dah tanah perpindahan atas bukit tu. Dia ambil tanah tu, dia pergi jual. Dia pergi jual tanah tu. Dia duduk tepi sungai juga. Tapi walaupun dia pakai mazhab wasafi berjalan. Tahu mazhab wasafi? Saya tahu sebab begini. Bila air naik rumah dia,
Naik pagi baru, tak ada tengah hari lagi, tulis siap ada Facebook. Bahasa Tok Wakil, buat kerja apa sini ni? Dia ingat wakil rakyat tu kerja dia bagi berah je. Bagi berah banjir. Tak hantar siapa tengah hari, marah dah. Kita kata Masya Allah, inilah contoh orang fakir yang hebat. Orang bagi tanah suruh pindah, tak nak pindah. Bila air naik rumah dia, duduk marah ke Tok Wakil kat kawasan dia. Nasib baik saya tak jadi YB. Kalau tidak kena supoh orang saja kita ni. Ini masalah. Allahu Akbar. Tengok, ini gaya hidup orang fakir yang kita tak nak macam ni. Tak nak. Asyik duduk mengadu pada manusia dan bukannya kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang sebegini, kefakiran merupakan suatu hukuman baginya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kita yang suka bantu orang fakir, NGO, kita ucap terima kasih. Saya kata jazakumullahu khairan. Sebab dia pergi cari asnah tu, jumpa ke dia. Tapi kalau setakat kita beri makan saja, kita selesai sikit je masalah dia. Masalah dunia dia je kita selesai. Dia boleh makan. Maka kita kena dakwah dia lebih daripada itu. Ajak dia, kita nak bagi bantuan tapi awak kena mari ke masjid. Mari sini. Dengar ceramah tazkirah dulu, baru kita bagi. Kalau betul-betul dia berhajat, dia mari. Setengah orang fakir, tak apalah, aku tak dapat berah pun, asalkan aku tak pergi dengar ceramah. Ada juga lah gitu. Orang Kelantan kata kedai bel molek. Tahu mana kedai bel? Lama duduk ngaji bahasa Kelantan ni tak. Nah, tak payah lagi. Mak mari Mesir boleh kerja Kelantan. Kenal mak Mesir? Arab Mesir tu. Keluar dari TV dia lah ni. Nah, kalau kita orang Kuala Lumpur tak boleh kerja Kelantan, rugi. Tengok ni. Oleh itu, tidak sepatutnya mengadu hal-hal dirinya, tetapi hendaklah menguatkan ketabahan, menjaga maruah dengan tidak meminta-minta dan sabar. Allah Ta'ala gambarkan ahlus suffah yang sabar itu, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya. Sahabat itu, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Surah Al-Baqarah ayat 237. Ingat tak dalam hadis Nabi sebut, laisal miskin. Nabi kata bukan betul orang miskin orang yang duk minta-minta dengan orang. Tapi orang miskin ini orang yang berhajat, orang tak tahu keperluan dia. Itu orang miskin sungguh. Maknanya kalau kita nak bagi bantuan, kita cari orang macam ni. Kita pergi ke kampung, kita cari makcik-makcik yang memang sangat perlu. Tapi kalau nak tunggu dia minta sedekah, dia tak akan minta sedekah. Tapi kalau kita pergi rumah dia, yang duk berasak atas dapur tu bukannya makanan, dia rebus batu je. Nak suruh anak dia tunggu, kalau akhir kali tidur budak ni. Kan cerita orang miskin tu. Orang ni yang patut kita cari. Ta'afuf, maknanya jiwanya baik tapi miskin. Ini orang macam ni kita kena cari. Seorang fakir tidak seharusnya merendah diri terhadap orang kaya kerana kekayaannya, dan jangan pula begitu berkeinginan untuk berdampingan dengannya. Tak payah lagi carilah. Dia juga tidak boleh menjadikan kefakirannya sebagai alasan untuk berhenti dari beribadat. Kenapa tak pergi masjid? Fakir. Patutnya orang miskin macam ni lagi masjid. Orang masjid nak tolong dia apa mudah. Betul tak? Sekarang ni masjid, banyak masjid kita ni ada peti, almari, siapa dia perlu ambil. Saya tanya juga masjid, berapa hari sekali top up? Dia kata habis lalu. Sekejap orang mari ambil. Jadi kita kena beri, dan ada buku rekod. Setiap orang ambil suruh dia tulis rekod nama dia, alamat rumah dia dan nombor telefon. AJK masjid tengok orang ni mari sentiasa, kita kena ikut pergi rumah dia, tengok betul ke dia berhajat. Betul ke dia berhajat? Kalau betul-betul berhajat, kita tengok keperluan hidup dia apa dia. Setengah orang ni dia ada kepakaran. Contohnya, makcik ni dia ada kepakaran, dia boleh menjahit pakaian kau. Ya, cuma nak pergi kerja tak boleh, anak dia ada kecil-kecil kat rumah. Ada anak yang OKU, tak boleh tinggal rumah. Kenapa kalau kita tak bagi satu sumber pendapatan dengan dia? Kita pergi beli mesin jahit, pergi kat dia, awak berjahit. Sekarang ni mesin jahit, laku. Dekat nak raya, bulan Syaban tu, tutup dah dia punya permohonan untuk tempah pakaian. Betul tak? Pasal tu lah orang perempuan, kita tanya kalau bagi puasa seminggu, nak ke tak nak? Tak nak. Kenapa? Tak sempat baju nak siap. Nasib baik Allah Ta'ala buat Ramadan tu berapa hari?
sebulan 30 hari. Kalau tidak letih. Tengok ini cara kita. Mana kita nak mengeluarkan kemiskinan memang tak boleh. Tapi mengurangkan kemiskinan dengan cara kita beri kerja kepada dia. Ada. Sifat kesungguhan dia juga tidak boleh menjadikan kefakirannya sebagai alasan untuk berhenti dari beribadat ataupun tidak bersedekah dengan apa yang melebihi keperluan harinya. Sifat kesungguhan daripada orang yang punya harta yang sedikit merupakan sifat yang sangat mulia. Abu Zar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Apakah dia sebaik-baik sedekah? Apakah sedekah yang paling baik? Dia kata apa? Juhdun min muqil ila faqirin fis sir. Iaitu kesungguhan daripada seorang yang punya sedikit harta untuk memberi sedekah kepada orang fakir yang lain secara rahsia. Ini yang kita kata elok ni. Cuma hadis ni bermasalah dari sudut sanad dia, masalah. Tapi asasnya, kalau kita ada harta, kita mampu beri bantuan sungguh-sungguh, ini yang terbaik. Ini yang terbaik daripada kita duduk bagi jamu orang-orang yang duduk tunggu tepi jalan tu. Baiklah, kita pergi kepada bayanu adab fi qabulil ata. Ada orang fakir ketika menerima pemberian. Jadi tadi kita cara orang fakir nak beri, ada orang fakir dalam hidup dia. Ini macam mana dia nak terima pemberian. Apabila sesuatu pemberian diberi kepadanya tanpa diminta, dia hendaklah merehak pemberian tersebut kepada 3 aspek. Jadi orang fakir ni dia kena tengok, kalau orang bagi pada dia pemberian, dia tengok 3 masalah, 3 sudut. Yang pertama, keadaan barang pemberian. Barang tersebut mestilah bebas daripada keraguan syubhat. Sekiranya ada keraguan, dia tidak boleh menerimanya. Dalam bab halal dan haram dahulu, kita telah menyatakan berkenaan darjat syubhat, sama ada yang wajib atau yang sunat dijauhi. Ini anak bimbang hari ni. Ni anak rumah, anak-anak yatim, pusat-pusat tahfiz. Bila mari bulan Ramadan, ramai syarikat-syarikat duk taja buka puasa. Dia panggil apa ni? SR apa ni? Dia lah istilah orang pejabat ni. CSR. Masing-masing nak CSR dia ni, nak gambar, oh ni anak tahfiz ni, ini anak yatim ni mari. Jadi pihak penganjur rumah tahfiz anak yatim kena tengok siapa yang nak taja tu. Kadang-kadang budak miskin ni tak perlu kita bawa pergi hotel besar-besar, merusakkan kehidupan dia. Dia biasa zuhud gitu, tiba-tiba orang besar. Kali dia pun nak jadi orang besar juga, susah dia. Cukup kita bawa dia tempat dia, makanan-makanan yang sedap-sedap. Kalau kita ada duit lagi lebih lagi, kita bagi pada dia, ambil ni tabung untuk makan setahun. Seorang-seorang di hotel berapa? RM120 seorang. Saya waktu orang panggil dia tu, Ustaz, RM120 ni. Saya kata tapau je lah. 120 satu bit kita boleh balik makan. Habis anak-anak makan. Ni satu pinggan makan satu. Tak sampai hati kita nak makan. Ada satu hotel di Kuala Lumpur, dia panggil 7 dapur. Hotel apa nama tu? Dia orang bawa saya pergi suruh ceramah. Lepas tu dia kata makan 7 dapur, Ustaz. Kata tak boleh ceramah dah lagu ni. Hilang zuhud saya. Macam mana nak mau ceramah? Macam-macam. Dunia kesabaran sungguh. Maknanya kita nak terima pemberian, tengok barang yang diberi itu halal ke haram. Yang kedua, tujuan pemberi. Ini penting ni, tujuan pemberi ni. Sekiranya pemberi bertujuan untuk memupuk perasaan kasih sayang dengan memberi hadiah, tidak menjadi kesalahan untuk menerimanya selagi tidak dinamakan rasuah dan menjadi bahan ungkitan. Dia bagi betul-betul lillahi ta'ala, dia bagi dah. Kalau tidak, jika pemberian itu kerana inginkan pahala, maka pemberian itu adalah zakat atau sedekah. Dalam keadaan ini, penerima hendaklah melihat keadaan dirinya. Adakah dia layak menerimanya atau tidak? Sekarang ni gilah mana tempat orang nak bagi duit zakat, semua nak jadi miskin belaka pasal nak terima zakat. Waktu lain dia nak jadi kaya pula. Jika dia keliru dalam hal ini, bermakna dia berada dalam keadaan syubhat. Sebaiknya tidak diambil. Sekiranya pemberian itu adalah sedekah, bermakna pemberi itu memberi kerana agamanya. Walaupun demikian, si penerima adalah merenung kepada batinnya. Sekiranya dia ada melakukan maksiat secara rahsia, di mana kalau diketahui oleh pemberi, pasti dia akan mengingkarinya
dan tidak akan bersedekah kepadanya, dalam hal ini janganlah si penerima menerimanya. Payah orang nak mengaku hari ni. Itu hak dulu saya sudah taubat, kan. Begitu juga kalau sedekah diberi kerana pemberi menyangka penerima seorang yang alim, sedangkan hakikat sebenarnya tidak. Alim belakalah waktu orang nak bagi tu. Sekiranya tujuan pemberi semata-mata untuk menjadi terkenal dan riak, si penerima hendaklah mengembalikan semula pemberian tersebut kepadanya, kerana tujuannya tidak betul. Jangan sekali-kali dia menerimanya, kerana apabila dia menerimanya, bermakna dia telah menolong pemberi tersebut mencari hasrat dan niatnya yang tidak betul. Ada ke tak ada sekarang ni? Macam mana contoh? Kita bincang sikit. Ni realiti ni berlaku ni. Betul tak? Sekarang ni kalau orang bagi barang, mesti masuk Facebook. Ada satu masa saya pergi satu tempat, tiba-tiba ada orang holler benda. Sambil-sambil kita duduk pegang dia tu, Ustaz, saya nak ambil gambar sekejap. Kita ingat kau biasalah ambil gambar kenangan. Oh, tak sampai 20 minit. 15 minit. Sampai balik ke saya, gambar sudah ditularkan bahawa Abu Anas telah menerima anugerah pemberian daripada syarikat fulan, yang memang syarikat dia skim bermasalah. Skim cepat kaya. Apa saya nak buat? Kita berpanggil admin kita Facebook kita, menjawab segera bahawa saya tidak tahu benda tu skim cepat kaya. Yang kita tahunya orang pemberian orang nak beri ke pondok. Dalam masa yang sama duk berlawan, dua admin tu berlawan, akhir sekali dia tarik balik gambar saya dalam masa beberapa jam. Manakala admin kita tidur, tulang molek dah gambar tu. Maknanya seolah-olah saya telah ada cok mohor bahawa skim kita ni diiktiraf oleh fulan. Jangan main, hati-hati sekarang ni. Sebab itulah saya tengok, kesian tengok orang-orang pakai miskin dapat sekapik beras, di kapik beras ada logo parti masing-masing, ambil gambar tular. Kita kata ini mengaibkan orang miskin. Kalau bagi 2-3 ribu logik juga. Bagi 2-3 ribu logik juga. Macam-macam orang bagi tempat kita di sekolah, di pondok. Saya nak bagi tapi nak ustaz ada sekali. Saya ingat nak bagi boleh 3 juta buat asrama kita tu. Bagi buku gitu 2-3 buah, suruh ambil gambar, akhir sekali tular. Kita kata kalau nak tular-tular tak payahlah. Kita ambil gambar sambil minum teh tak apa. Tapi kalau nak terima barang, sukar bagi saya. Tengok tujuan orang pergi. Ada seorang wakil rakyat ni, pencet dah sekarang ni. Saya gelarkan dia wakil rakyat mayat. YB mayat. Dia kata Wano tak marah. Setiap kali ada mayat, dia mesti pergi buka mayat tu, dia duduk sengih kat situ, duduk baca Yasin. Kata YB mayat ni. Apa benda macam ni buat kerja? Pencet dah dia zaman dulu lah. Sebelum PRU dulu. Tapi kerana kita tegur sampai peringkat mayat pun jadi bahan, orang miskin pun dengan sekapik beras pun jadi. Orang miskin jangan dipermain-mainkan seperti ini. Tengok dalam kitab kita kata, orang miskin sendiri pun kena tahu jiwa dia. Kalau aku dipermainkan, tak usah ambil gambar. Nak bagi juga bagi. Kita NGO yang beri benda-benda yang kecil-kecil macam ni, kalau nak ambil gambar juga, padamkan muka tu. Nampak bayang-bayang gitu ya. Nak suruh pemberi sumbangan nampak, kita buat kerja. Tapi satu keaifan lah bagi kita, tunjuk gambar orang miskin. Ni orang sakit di hospital, kawan tu tengah duduk tengah terlentang ambil gambar, macam-macam pelik. Nak ambil gambar tutup dia punya aurat baik. Muka pun kalau boleh dibelurkan. Kita kata sahabat kita memerlukan sumbangan. Ni janganlah jadi main-main bahan-bahanan bahan-bahan Facebook kita, jangan tidak. Sebab yang ketiga, dalam sebab dia menerimanya. Kenapa kita nak terima dia? Dalam hal ini, penerima adalah melihat adakah dia memang memerlukannya ataupun tidak. Sekiranya dia tidak memerlukannya, tidak perlu dia mengambilnya. Sekiranya dia memerlukannya dan pemberian tersebut bebas daripada syubhat serta halangan yang disebutkan tadi, maka lebih baik dia menerimanya, sebab kita memberi peluang kepada orang-orang yang nak bersedekah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'irin fakhuzhu wa illa fala tutbi'hu nafsak." Sebarang harta yang datang kepada kamu, sedangkan kamu tidak ternanti-nanti, tidak terlalu mengharapkannya, dan kamu juga tidak memintanya, maka ambillah.
Dan jika dia tidak datang kepadamu, maka janganlah kamu mengikuti nafsumu untuk mencarinya. Hadis ini dalam Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain, man ja'ahu min akhihi ma'ruf min ghairi israfin wala mas'alatin nafsin falyaqbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahu Allah. Sesiapa yang diberikan sesuatu oleh saudaranya sedangkan dia tidak ternanti-nantinya dan tidak memintanya, hendaklah dia menerimanya, kerana ia adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Jadi kita ni ada orang Ta'ala bagi rezeki, kita ambil lah hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Maka para jemaah sekalian, sukar juga kalau kita nak buat penilaian begini tak. Orang siapa yang kita boleh ambil, siapa yang tak boleh ambil. Jadi kita kena tengok, jangan mudah-mudah duk minta. Faslun fi bayani tahrimis soal min ghairi darurah. Fasal pada menyatakan haram meminta dalam keadaan tidak terpaksa. Kita minta sedangkan dia tak perlu pun. Dan adab-adab orang yang terpaksa meminta. Mana kalau dia betul-betul berhajat, bagaimana adab dia? Sabar sekejap. Kita nak perhabis bab fakir ni, insya-Allah taala. Terdapat hadis-hadis yang melarang daripada perbuatan meminta-minta, dan ada juga hadis-hadis yang membolehkannya. Dua hadis ada. Ada hak larang minta, ada kata boleh minta. Antara hadis yang membolehkannya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata apa? Diriwayatkan Nabi kita bersabda, lisaili haqqun wa in jaa ala farasin. Orang yang meminta itu mempunyai hak untuk diberikan permintaannya walaupun dia datang dengan menunggang kuda. Mana dia naik kenderaan. Tapi syarat jangan tipu lah. Sekarang ni orang duk tunggu dekat Arab tu, Masya Allah, tabarakallah. Sama ya, saya di negara Arab pun ada, di sini pun ada. Oh, saya nak balik sini, minyak tak ada, apa benda. Kita pun tanya dia, kampung awak di sini berapa kilometer? Dia cakap sekian-sekian kilo. Saya tanya orang, boleh jadi RM20 sampai minyak. Aku kata mari, tak kereta sini aku RM20 mau balik. Oh tak nak, nak fulus, nak piti rupanya. Kereta dia bukan tak ada minyak, dia nak duit. Nah, ni macam-macam. Sama juga orang duk minta tu. Lapar, kata mari. Mu nak makan apa? Nasi-nasi ni tak mau belaka, tunjuk KFC. Cakap benda ni. Alah, ada juga lah gitu. Macam-macam dia. Kata aku pun tak makan sini, kau nak makan. Dia boleh. Maknanya bukan betul-betul berhajat lah. Dia nak makan. Jadi Nabi kata kalau orang betul-betul orang berhajat, walaupun naik kenderaan, boleh jadi dia ada hajat lain, kan? Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, ruddus sa'ila walau bizilfin muhraqin. Berikanlah kepada orang yang minta walaupun hanya dengan tapak kaki lembu atau kambing yang dipanggang. Hai, bagai sedap ni. Orang Arab panggil qawarek. Qawarek ni kalau kaki kambing hot soup tu, jangan main-main tu. Nah, cuma orang Arab ni bila kata kaki kambing tu maknanya benda hak simple sangatlah. Kita bagilah walaupun kita tak ada yang lain. Hadis riwayat Malik. Sekiranya sikap meminta-minta itu haram, sudah tentu kita tidak dibenarkan menolong orang yang buat kerja haram tersebut, yakni perbuatan meminta-minta. Kerana memberi itu merupakan satu bentuk pertolongan. Antara hadis yang melarang daripada meminta-minta ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda, tanda. Anda hadis yang tadi benar minta, ia ni tak benar. La tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Orang yang sentiasa meminta-minta di kalangan kamu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tiada daging pada mukanya. Na'udzubillah. Hadis dalam Bukhari Muslim. Maknanya kalau orang yang minta-minta tanpa keperluan yang asah lah, dia duduk minta benda-benda. Tengok air kiamat esok kalau nampak orang tak ada muka, tak ada daging tu, kata dia ni hak minta sedekah ni. Na'udzubillah. Dan hak kita duk minta derma ni, itu lain. Kita bukan untuk kita. Kita minta untuk infak, bagi peluang kepada kita untuk fisabilillah, itu lain cerita. Ni kita minta untuk kita. Dalam hadis yang lain, baginda mengesyorkan agar umatnya jauhkan diri daripada meminta-minta dengan sebenarnya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang lebih di atas lebih mulia daripada yang di bawah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maksud tangan yang berada di atas ialah tangan yang memberi, dan tangan yang berada di bawah ialah tangan yang meminta. Itu ibarat lah, dia panggil kiasan.
Tak kira, kadang-kadang duduk kat atas pun boleh juga. Tangan orang beri dia bawah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala walahu ma yughni ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamati khudushan au kuduhan fi wajhi. Siapa yang minta sesuatu sedangkan dia tidak memerlukannya. Bahasa jenis hobi nak minta. Permintaan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk parut ataupun kesan-kesan luka pada wajahnya ila akhiril hadis. Mana orang ni yang penting muka dia tu berparut. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Kata Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan. Terdapat banyak hadis yang mengandungi makna dan maksud seumpamanya di atas. Kesimpulannya, kita simpul sini. Sikap meminta-minta pada asalnya adalah haram kerana ia tidak akan terlepas dari 3 keadaan, iaitulah mengadu, menghina dirinya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang beriman, dan juga menyakiti orang yang diminta pada kebiasaannya. Biasa-biasa orang ni kalau orang tak kenal mari minta, dia tak orang nak bagi. Betul tak? Zaman dulu kalau orang mari bagi salam kat rumah, tutup pintu. Zaman dulu. Assalamualaikum. Tutup kaki mari dah. Zaman sekarang ni alhamdulillah zaman orang bagi salam belakang ni. Tak? Sampai loceng rumah dia pun bagi salam juga. Betul tak? Dia main assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada siapa nak jawab. Seseorang itu dibolehkan meminta-minta dalam keadaan terpaksa dan ketika terlalu berhajat sehingga hampir kepada keadaan terpaksa. Mana boleh. Orang yang terpaksa ialah seperti permintaan seorang yang terlalu lapar, yang dibimbangi boleh menyebabkannya mati atau sakit, atau seperti permintaan orang yang tidak mempunyai pakaian untuk menutup auratnya. Tu orang untuk aurat tu macam mana? Kita anggap dia miskin tak? Kalau kita bawa baju bagi dia, dia pakai ke tak? Tengok orang tak tudung, kita bawa kain tudung. Awak ni miskin ni, tak cukup kain. Bagi dia. Boleh? Boleh pahala, jangan main-main. Manakala permintaan orang yang memerlukan tapi tidak sampai ke tahap terpaksa, keadaannya samalah seperti seorang yang mempunyai jubah tapi tidak mempunyai baju di dalamnya pada musim sejuk. Ada baju luar. Ia akan merasai kesejukan pada musim sejuk tapi tidak sampai ke tahap terdesak. Demikian juga orang yang mampu berjalan tapi dengan begitu susah payah. Dalam keadaan itu dia boleh meminta tambang dari orang lain untuk menaiki kenderaan. Sekiranya dia tidak meminta, itu lebih baik untuknya. Siapa yang punya roti dan dia berhajat kepada lauk, roti ada, lauk tak ada, dia boleh meminta tetapi hukumnya makruh. Demikian juga makruh sekiranya seorang itu meminta belanja tambang menaiki segeduk. Apa dia segeduk? Atas belakang unta zaman dulu ada rumah tu. Itu dia panggil sekeduk. Kena ingatlah. Sekarang ni orang panggil apa tahu. Yang atas belakang unta tu kan. Cuba tengok dalam filem lama-lama tu. Ada atas tu. Seronok tu. Nenek saya cakap suka duduk atas tu. Dia sempat naik. Kita hari ni naik pun tak ada apa ni. Unta suka. Sedangkan dia mampu untuk membayar tambang dengan duduk di atas belakang unta. Jadi atas belakang tu mana kira kosong lah, unta kosong. Dalam masalah seperti ini dia sepatutnya bersyukur pada Allah Ta'ala dan tidak meminta-minta seolah-olah begitu terdesak. Bahkan sepatutnya dia berkata kepada dirinya, sebenarnya aku tidak memerlukannya, tetapi nafsuku yang memaksa. Dengan ungkapan begini dia terlepas dari balasan merungut-rungut kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih baik jika dia meminta daripada ayahnya, kaum kerabat atau sahabatnya, kerana itu tidak akan menjatuhkan maruahnya di mata mereka. Begitu juga jika dia meminta daripada seorang hartawan yang telah mengkhususkan sebahagian hartanya untuk tujuan kebajikan. Mana tabur-tabur kebajikan kita pergi minta. Dengan ini dia terselamat daripada terjatuh ke lemah kehinaan. Sekiranya dia menerima daripada seorang yang dia tahu bahawa dia memberinya kerana segan kepadanya, dia tidak boleh mengambilnya dan mesti dipulangkan kepada tuannya. Kita minta dia bagi sebab dia malu kita. Hari ni pula pasal jenis salah akaun. Ada orang kena sini. Dia mesej saya, minta maaf ustaz, sebenarnya saya nak masuk duit tu 300 je, tapi saya termasuk 3,000. Boleh tak ustaz hantar balik 200, 2,700?
Dia mesej saya, ada mesej. Rupanya dia panggil scam apa nama? Penipu zaman moden ni. Pandai-pandai belaka. Tengok gambar dia, masjid ni molek ni. Dengan tutup dengan pakai tudung apa, tapi tipu bandar. Macam-macam. Dunia nak khidmat. Sekiranya orang yang fakir tidak boleh meminta lebih daripada apa yang diperlukannya, sama ada rumah tempat berteduh, pakaian yang menutup auratnya, atau makanan yang menguatkannya, dalam situasi ini permintaannya itu hendaklah sekadar yang boleh menampung keperluannya ketika itu tanpa memilih-milih atau mencari yang terbaik. Sekiranya dia meyakini bahawa pada setiap hari dia boleh mendapatkan seorang yang boleh diminta darinya, ketika itu dia tidak harus meminta lebih dari keperluan makanan untuk sehari semalam. Sekiranya dia bimbang tidak ada orang yang akan memberinya, atau bimbang dia tidak terdaya untuk meminta-minta lagi selepas itu, dia diharuskan meminta lebih daripada itu. Dia juga tidak dibolehkan meminta lebih daripada keperluan setahunnya. Mana paling tinggi bajet dia setahun. Inilah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang menyebut mengenai kadar minima seorang itu boleh dianggap kaya, iaitulah 50 dirham. 50 dirham zaman kita ni berapa? Kiralah 500 bulan. Ini kerana 50 dirham adalah cukup untuk keperluan seorang yang sederhana selama setahun, tapi tidak cukup bagi sebuah keluarga zaman dulu. Perbincangan yang terakhir sekali, keadaan orang yang meminta. Jadi kita kena tengok juga keadaan orang yang minta tu macam mana. Ahwalus sa'ilin. Jangan duk beri tak tu kalu. Yang pertama, orang fakir yang tidak meminta, dan jika diberi sesuatu dia tidak mengambilnya. Orang seperti ini adalah dari kalangan mereka yang punya ketinggian rohani. Dia panggil rauhaniyin. Pokok ni tinggi darjat. Fakir tapi tak ambil orang bagi. Yang kedua, orang fakir yang tidak meminta, tapi jika diberi sesuatu dia mengambilnya. Ini adalah sifat ahli syurga. Baguslah orang ni. Dia panggil apa ni? Orang yang kalau orang bagi dia ambil. Yang ketiga, orang fakir yang minta ketika berhajat. Sifatnya tulus dan sebenarnya dalam permintaan, menjadi penebus kafarah kepada keburukan sifatnya yang minta-minta itu. Jadi dia minta sungguh tapi dia perlu kepada. Syekh Jamaluddin rahimahullah ta'ala, kita sebut Jamaluddin mana pula ni, kesimpulannya, jika seorang fakir mampu menghadapi suasana semasa tanpa meminta, dia tidak harus meminta. Sekiranya dia boleh menahan diri daripada meminta, tapi dia akan menghadapi risiko kepayahan dan keperitan, dia hendaklah melihat kepada dua keadaan. Pertama, jika orang sepertinya mampu menanggung risiko tersebut dan tidak dibimbangi akan membinasakannya, ketika itu meminta-minta adalah harus, walaupun meninggalkan perbuatan itu lebih mulia. Yang kedua, jika dia tidak mampu menanggungnya dan ia boleh membinasakannya, ketika itu dia wajib meminta. Mana orang ni bukan taraf tinggi belaka kan. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, siapa yang lapar tetapi dia tidak meminta-minta dari orang lain sehingga menyebabkan dia mati, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, wal iyazubillah. Salah dia sebab dia mati kerana sedangkan dia mampu untuk meminta untuk menyelesaikan masalah dia. Kita kata tamatlah perbincangan kita dalam bab fakir. Insya-Allah kita akan masuk asy-syatrus tsani minal kitab wa fihi bayanu haqiqatiz zuhdi wa fadilatihi, iaitu bahagian yang kedua, konsep zuhud, kelebihannya, kedudukan, bahagian dan yang berkaitan dengannya. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.